Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mula sambungan kepada punca persamaan kuadratik. Jadi tolong bagi tumpuan, tolong bagi perhatian, bersedia dengan kalkulator masing-masing. Okey, tengok apa yang aku dah sediakan. Apa yang aku sediakan ni sebiji sama macam dalam buku teks. Okey, boleh tengok dulu. Nampak? Respon jap sebab aku tak nampak ni skrin. Nampak. Okey dah, cukup. Okey, kita akan mengenali punca yang hari tu. Sekejap ada orang respon nak masuk sekejap. Okey. Yang hari tu kita belajar mencari punca. Mencari punca dia ada banyak cara sebenarnya. Satu kaedah pemfaktoran yang kita belajar form 2. Satu lagi kaedah guna kalkulator. Guna kalkulator tu sebenarnya mengelak sikit tapi itu lebih cepat. Lebih cepat untuk dapat jawapan. Satu lagi menggunakan pakai formula. Satu lagi menggunakan pakai kuasa 2. Tapi tak apa. Kita belajar dua benda ni dulu. Pemfaktoran dan kalkulator. Paling mudah kalkulator itu cara cepat. Siapa tu punca? Okey, punca. Punca bagi suatu persamaan kuadratik. Kita kena tahu kaitan dia. Apa punca tu? Kenapa kita sibuk nak cari X sama dengan apa? X sama dengan apa? Kenapa X tu ada dua nombor? Okey. Jadi ini dia punya penekanan dia. Punca bagi suatu persamaan kuadratik iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong merupakan titik persilangan antara graf fungsi kuadratik Fx sama dengan Ax kuasa 2. Sekejap ada orang datang pula. Sekejap Kejap hold kejap. Okey, sambung balik. Dah kat mana tadi? Lupa dah. Okey, kembali Jadi kita pergi pada yang fungsi tu. Kita nak cari nilai X tu ialah paksi X tu ialah pintasan X. Sebelum ni kita belajar pintasan Y kan, yang memotong di paksi Y. Kali ni ialah pintasan X yang memotong di paksi X. Okey, jadi Allah apa benda aku tekan ni? Okey, jadi kalau tengok yang lengkung, ini lengkung senyum, ini lengkung masam. Ini dia punya pintasan. Nilai punca X tu kita dapat X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan apa. Inilah jawapan dia pada nilai X. Mungkin ada yang masih tak faham. Okey, tak apa aku terangkan selepas ini. Tetapi ingatan untuk semua, pastikan tahu ini nama dia bentuk am bagi fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik mesti Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C sama dengan kosong. Okey. Jadi ini contoh-contoh yang diberi. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 12 sama kosong. Bagaimana nak cari punca kalau yang hari tu kita belajar pakai kalkulator? Okey, tengok pakai kalkulator. Jadi saya tunjukkan paparan kalkulator yang hari tu. Ingatkan balik apa yang kita belajar minggu lepas. Okey, mula-mula tekan on dululah. Mode. Bagi siapa yang dah lupa, pilih pilihan nombor 1. Okey, lepas tu tekan anak panah ke kanan. Degree tu kuasa 2. Okey, masukkan nilai A. Nilai A dia bersamaan 2, tekan sama dengan. B dia bersamaan dengan 5, tekan sama dengan. Yang kalkulator tu, mod tu yang mana? Mod tadi. Mod yang mana apa? Kalkulator tu mula-mula tekan mod. Mod. 3 kali. Lepas tu tekan 1 Equation 1. The fix. Tekan nak panah ke kanan. Nak panah ke kanan.
Normal lah. Okey. Degree 2. Enggak, kalkulator kau 350 ke 570? Sekejap. Calculator 570 ke 350? ke JS 82. 82. 820. Apa? Dia tulis JS 82. Okey, kau dah tekan mode 3 kali belum? Sekejap Saya bagi sekejap mana gambar ni? Sekejap. Tunjuk gambar. Mode. Mode. Okey. Lagi. Tekan Mode 3 lagi. kali. Mode 3 kali. Dah? Mode lagi. Tak ada. Tak ada kau. Kalkulator kau tak ada ni. Ni bukan kalkulator tak yang ada. tu. Dia sepatutnya dia akan keluar paparan EQN. Ada tak ada paparan EQN? EQM. N. EQN. Ada tak? EQN. Ada? Ya. Tak ada Tapi cikgu. Ni minggu lepas mesti tak tengok video YouTube aku bagi tu. Okey, tak apa, kembali balik ke sampai C. Sampai C dapat negatif 12. Kita dapat sama dengan X1 bersamaan dengan 1.5 ataupun tukar dalam bentuk pecahan. Itu dah terangkan. Shift ABC dapat jawapan dia 3/2. 3/2 tu kalau tukar dalam bentuk yang minggu lepas kita belajar, kita akan dapat X. X sama dengan 3/2. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat X sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4. Siapa 3/2 ni? Siapa negatif 4? Tengok dekat sini Yang ini ialah negatif 4. Yang kita kira hari tu, kita dapat punca negatif 4. Ni jawapan kepada negatif 4. Yang pertama. Yang 3/2 ataupun bersamaan dengan 1.5, ini nilai dia. 1.5. X pertama bersamaan dengan 1.5. Jadi itu kalau pakai kalkulator. Sebenarnya daripada graf tak payah pakai kalkulator. Tengok graf saja dah tahu. Punca dia ialah negatif 4. Punca yang kedua ialah 1.5. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, soalan B, X kuasa 2 tambah 3X tambah 4. Tak payah pakai kalkulator. Sebab apa tak payah pakai kalkulator? Sebab dia dah bagi graf. Bila dah bagi graf, X dia bersamaan ni. X yang kedua bersamaan dengan ni. Jadi jawapan bagi X yang pertama ialah negatif 1. Jawapan bagi X yang kedua ialah 4. Itu punca yang kita belajar minggu lepas. Untuk makluman semua, itu kalau diberi graf. Kalau tak bagi graf, kita kena pakai kalkulator. Kalau diberi graf, hanya tengok pada graf, dapatkan dia punya pintasan X. Garisan yang memotong di paksi X, itulah punca dia. Selesai. Jelas Jadi kita pergi yang kedua. Ni tadi contoh lah, dia dah tunjuk. Ni jawapan dia, X sama dengan 4, X sama dengan 1.5. Seperti mana yang aku diterangkan hari tu. Contoh yang kedua. Tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan atau bukan. Macam mana nak tentu ya atau bukan? Yang ni dia bagi graf, tak bagi graf? Tak bagi graf. Kalau tak bagi graf, bermakna kita kena pakai kalkulator. Berbalik pada kalkulator tadi, masukkan nilai A. Nilai A bersamaan dengan 2. Masukkan nilai B. Nilai B bersamaan dengan negatif 7. Ni nilai B. Dan nilai C bersamaan dengan 3. Tekan sama dengan. Jadi X1 bersamaan dengan 3. Ni betul? X yang 2 sama dengan 0.5. Betul ke salah? Respon? Salah. Salah. Kenapa salah? Salah. Tak sama. Dia mesti dapat jawapan sama dengan kalkulator.
Tadi dapat 3 dah betul lah. Tapi jawapan X yang kedua ialah 1 dekat dalam buku ni. Tapi dekat kalkulator 0.5. Jadi yang ni salah. Okey, kita cuba yang kedua. Soalan B. Soalan B, masukkan nilai dia. Ni A sama dengan 3. B negatif 7. C sama dengan 5. Sama dengan? Okey, tekan sama dengan. Jadi, tukar dalam bentuk pecahan 1/6. Ataupun tekan shift ABC 7/6. 7/6 tengok dah tahu. Betul ke salah? Tak betul. Jadi Salah. yang ni bukan persamaan kuadrat, ni bukan punca. Sebab nilai dia tak betul. Okey. Selesai. Jadi ini antara contoh. Ada cara yang boleh pakai graf. Tengok dekat graf dah tahu jawapan. Ada cara yang boleh pakai kalkulator. Pakai kalkulator tu dapat jawapan punca-punca dia. Okey, ni antara contoh latihan. Sebenarnya yang ni aku nak bagi suruh buat latihan. Tapi tak apalah sebab kita nak cepat. Sebab aku pun start lambat. Tengok pada contoh soalan praktis kendiri 1.1E yang dibulatkan ni. Okey, daripada graf ini. Sabar aku cari mangsa seorang sekejap. Okeylah, Dayang tengah on mic tu. Dayang? Ya. Okey. Siapakah punca? Tentukan punca bagi soalan B. Punca X1 negatif 4. Okey, bijak. X2. X2 5. X2 bersamaan dengan 5. Ini lebih kurang 5 kalau graf. Mungkin kalau graf, kalau kotak ni nampaklah dia setengah. 5, ini bersamaan dengan negatif 4. Itulah punca dia. Tengok graf tu dapat jawapan. Itu punca. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni, dia bagi graf ke? Tak bagi graf? Tak bagi. Jadi, apa tugasan yang kena buat? Kira pakai kalkulator. Kira pakai kalkulator. Kita cari mangsa lah kejap Mangsa. Alia, Nur Alia. Alia Farisha. Ya, saya cikgu. Soalan B, tentukan ya atau tidak. Sekejap, saya kira dulu. Kira. B. B cikgu. Ya, B. Yang 2X tolak X tu. Soalan B. 2, sabar. Apa? 2X kuasa 2 tolak X tolak 1 sama dengan kosong. X sama dengan 1, X sama dengan 1/2. Sabar. Tentukan dia punca ke bukan? Tak. Tak, kenapa? Sebab X yang kedua tu negatif 1/2. Okey, tak aku tunjuk kat depan bagi semua nampak. Kita masukkan nilai X yang A sama dengan 2, B negatif 1, bagi siapa yang tak tahu, C negatif 1 juga, akan dapat X yang pertama 1, betul? Okey, X yang kedua dapat negatif 1/2, tetapi dalam jawapan di sini 1/2, bermakna B salah. Okey, jelas Okey, selesai. Kita panggil Kuzairi. Ya. Okey, tolong selesaikan soalan D. Cikgu, soal apa? Muka surat berapa? Saya baru masuk. Ah, Saya baru masuk. muka surat berapa je? Aku tengok buku tagnya Buku tagnya muka surat 20. Okey. Okey. Kuzari, cepat soalan D. Salah. Kenapa salah? Sebab X1 tu negatif 2/3. Negatif 2/3. X2? X2 pun negatif 2/3. Ya, betul kau Kuzari. Okey, aku test tengok depan 3, masukkan. 4, masukkan. 2, sama dengan negatif 2/3. Okey, sama. Bijak. Okey, dapat jawapan dia X negatif 2/3. Jadi, jawapan kepada soalan D salah. Jadi, itu cara nak menentukan kalau
dia tidak diberi graf. Tidak diberi graf, hanya tekan kalkulator, semak. Betul salah. Okey, untuk soalan yang ketiga. Dia tak bagi tekan kalkulator apa pun. Dia kata bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Okey, yang ni X tolak 1. Ni X tambah 4. Tengok, ingat balik yang hari tu kita belajar. Kita buat terbalik tu. Kalau X tolak 1, X bersamaan dengan berapa? X tambah. 1. Ya, X tolak 1, jadi X bersamaan dengan berapa? 1. X sama dengan 1. Yang kedua ni, X tambah 4. Jadi X yang kedua ialah X sama dengan Negatif negatif 4. Bagi siapa yang ingat pembelajaran minggu lepas. Ingat pembelajaran minggu lepas kita dapat jawapan, kita terbalikkan dalam bentuk kurungan. Kita bawa 1 ke sana jadi X tolak 1. Kita dapat negatif 4, kita bawa negatif 4 ke sana, dia akan jadi X sama 4. Itu pembelajaran minggu lepas, hari Rabu lepas. Jadi yang ni, dia bagi X sama dengan 1, X sama dengan negatif 4. Okey, yang mana dia punya punca? Jadi jawapan dia yang mana? Dia bagi 3. Punca dia X sama dengan negatif 4, X sama dengan 2, X sama dengan 1. Jadi jawapan yang diterima yang ni dan yang ini sahaja. Yang ini salah. Itu maksud dia. Okey, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca. Jadi punca dia yang ni. Okey, tengok contoh soalan C. Tak payah pening dengan nombor 3. Abaikan nombor 3 ni. 2 tambah X dengan X tolak 4. X tolak 4 ni dapat jawapan dia. Kalau siapa yang ingin tahu, X sama dengan 4. Yang ni? X sama dengan berapa? X sama dengan? Amira? Ha? X sama dengan berapa? Apa? Negatif 2. Ini X sama dengan negatif 2. Jadi jawapan yang diterima adalah ini. Jawapan yang kedua ialah ini. Yang ni salah. Itulah punca. Okey, yang kita belajar minggu lepas. Sebab dia ada kaitan ni. Okey, dan yang terakhir soalan yang keempat. Kau dah selamat latihan yang pertama tak payah buat Seronok semua kan? Tak apa, sekejap lagi aku bagi latihan lain. Okey, bagi graf fungsi kuadratik di sebelah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca bagi persamaan kuadratik Fx sama kosong. Ini dia bagi graf. Ingat dalam kepala, kalau diberi graf tak payah tekan kalkulator. Diberi graf, tengok dekat graf yang mana memotong paksi X. Jadi perasan, dia potong paksi X dekat sini, dia potong paksi X dekat sini. Jadi siapa jawapan dia? A, B, C, D. Jangan sebut lagi. Aku panggil nama. Al-Taqib. Hai cikgu. Jawapan yang mana? A, B, C, D. Jap. Mana Tak nampak ke? Jap, baru bangun tidur ke? Ya Allah, bagusnya. Pukul 11 lebih baru bangun tidur. Jap, bagi graf fungsi kuadratik di sebelah tentukan sama ada nilai X. Persamaan X. Lamanya macam susah soalan ni. Sekejap cikgu. 3. B. Sekejap. Sekejap, tak kira ada berhenti kejap. Hold. Okey. Zai. You pun apa Zai? Apa maksud soalan dia siap? Aku tak faham. Aku tak tahu tu. Aku tak faham. Aku tak faham tu. Sumpah aku tak faham. Betul cikgu tanya aku belum tahu. Habislah kau keep. Eddie. You Eddie. Nak tahu jawapan dia apa? Tak apa. Aku try dulu. Mana tahu betul. Jawapan dia tentang Aku diam lah bodoh. Dah.
Okey, sambung. Tadi ada orang TNB tengah ni. Semua balik. Sorry ada gangguan sikit hari ni. Takib. Sambung balik Takib. Ya. Lama sangat kau tak tahu jawapan, tak tahu juga lah. Apa jawapan dia? Ada tu. B ke? B saja. B dengan D. Bola dengan dodol. Jawapan dia tak payah pening-pening kepala. Hanya perlu tengok dekat sini saja. Negatif 3, tengok dekat sini saja 5. Itu je. Takib kira apa Takib? Oh, tak ada arrow pening. Ingatkan ada jawapan je. Tak, ni jawapan dia tengok kat sini. Ni negatif 3. Jadi jawapan dia negatif 3. Ini nombor 5. Ini dah nombor 5 habis. Ini salah. Ini salah. Itu saja. Oh. Tengok dekat memotong pintasan X. Yang motong dekat pasti X ni lah punca. Ni nama dia punca, ini nama dia punca. Okey, selesai mengenal pasti punca. Yang hari tu kita belajar pakai kalkulator mudah kan? Okey, jadi yang ini kena bagi tumpuan 120%. Sebab yang ini apa yang kita nak belajar ni hari ni lebih susah. Okey, tadi kita baru kenal asas punca. Punca diulang balik, memotong di paksi X. Yang ni punca, yang ni punca. Kalau graf yang ni punca, yang ni punca. Kalau tak pakai graf, kena pakai kalkulator dapat jawapan. Okey, ni kita pergi yang seterusnya. Bagaimanakah anda menentukan punca? Jangan tengok ada yang nak masuk tak? Kita ada. Bagaimanakah anda menentukan punca suatu persamaan kuadratik dengan kaedah pemfaktoran? Ini yang kita pakai minggu lepas. Kaedah pemfaktoran ialah salah satu cara untuk menentukan punca bagi suatu persamaan. Setiap persamaan kuadratik perlu ditulis dalam, ni dipanggil sebagai bentuk lazim. Okey, sebelum aku pemfaktoran. Jadi mesti dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi ini contoh soalan yang diberi. Contoh ni sebiji sama dalam buku teks. Okey, cuma aku detailkan takut ada yang tak jelas. Okey, jadi hari ni pula aku nak pakai pen ni. Pen digital ni kalau tak comel ni faham-faham lah. Memang tulisan aku tak comel pun. Dan aku tak bercakap lagi pakai tab ni. Okey, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6. Yang ini boleh terus pakai kalkulator. Sebab apa boleh terus pakai kalkulator? Sebab dia memang dalam bentuk lazim. Okey, dia dalam bentuk lazim. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi ingatkan balik bagaimana pakai kalkulator. Bagi siapa yang mungkin dah lupa. Aku nak clearkan dulu. Bagi siapa yang lupa. Okey, tengok bagi siapa yang lupa. Kalkulator dia syarat dia mesti 570. Tekan mod, equation. Tekan anak panah ke kanan. Tekan nombor 2. A1 dia, yang ni A1 bernilai 1. Tekan sama dengan B bernilai negatif 5. Tekan sama dengan C dia bernilai 6. Tekan sama dengan. Dapat jawapan dia X1 sama dengan 3. X2 sama dengan 2. Jadi aku conteng dekat ni. Okey. X1 sama dengan berapa tadi? Assalamualaikum. 3. X1 sama dengan apa? 3. 3. X2 sama dengan apa? 2. Ini jawapan yang korang dapat. Bila jawapan ni korang dapat, sebenarnya kalkulator dapat jawapan tu kan. Tapi kenapa kena tulis yang kurungan-kurungan tu? Kenapa?
Siapa yang tahu? Kenapa kena tulis kurungan-kurungan tu? Dah dapat jawapan, buat apa nak buat lagi ke kurungan? Kenapa? Sophia Rom. Tak tahu. Kenapa perlu buat yang kurungan-kurungan? X tolak ni, kurungan ni, X tambah ni. Kenapa? Cepat. Sophia Rom. Sebab punca. Bukan sebab punca. Ada yang Kaedah buat masuk kau ni? Sekejap, ada buat masuk. Irfan buat masuk. Bukan, dia memang kaedah pemfakturan. Tetapi kenapa kita kena buat itu? Sebab itu dipanggil sebagai jalan kerja. Kalau dapat jawapan, memang confirm kita dapat jawapan. Tapi penanda senang je macam ni buat. Okay, sebab tak ada jalan kerja, tiba-tiba dapat jawapan. Okay, kaedah pemfakturan mesti buat kurungan. Jadi daripada jawapan X tolak 3, kita buat jawapan dia X sama dengan 3 dulu. Okay, ni cara lambat aku tunjuk cara lambat dulu. X sama dengan, X tolak 3 sama dengan 0. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, X sama dengan 2. X tolak 2 sama dengan 0. Okay, dalam bentuk kurungan, susah pakai tab ni. Apalah, korang faham lah. Aku first time pakai ni. Jenuh. Dia lari-lari. Okay, X tolak 3, tutup kurungan. X tolak 2 sama dengan 0. Ini dah jalan kerja dia. Jalan kerja yang pertama. Yang ini kalau tak nak buat pun tak apa. Kalau siapa yang dah cakap. Okay, yang ni tak buat pun tak apa. Yang ni saja aku tunjukkan. X asalnya dapat jawapan X sama dengan 3. Dia akan tukar dalam bentuk kurungan. Dia akan jadi X tolak 3. Asalnya dapat jawapan X sama dengan 2. Tukar dalam bentuk kurungan X tolak 2. Mesti tulis sama dengan 0 dan dalam bentuk kurungan. Ini dipanggil sebagai kaedah pemfakturan. Ini X. Ini X1, ini X2. Ini merupakan punca. Okey. Jadi yang ni yang mudah. Kenapa dia mudah? Sebab dia dah dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kita pergi pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua bukan dalam bentuk AX kuasa 2 campur BX campur C. Okey, sebab sepatutnya mesti ada sama dengan 0. Tapi yang ni sama dengan 2. Kita cari mangsa seterusnya. Wawa. Wawa dah panggil dah Wawa kan? Saya. Hana Normala. Ya, cikgu. Macam mana nak tukar dia dalam bentuk lazim? Ataupun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang 2 tu pindah ke sebelah jadi negatif 2. Jadi bacaan dia akan jadi mana? X kuasa 2 tambah 7/2 X tolak 2 sama dengan 0. X kuasa 2 tambah 7/2 X tolak 2 sama dengan 0. Okey, bijak. Ini dalam bentuk lazim. Bila dalam bentuk lazim, yang ni dah selesai. Bila dah dapat dalam bentuk lazim, terus pakai kalkulator macam tadi. Aku tunjuk, mungkin ada yang masih lupa pakai kalkulator. Tengok. Sekejap. Okey, masukkan nilai X sama dengan 1. Masukkan nilai B. B sama dengan 7/2. Masukkan nilai C. Negatif 2. Okey, dapatlah jawapan X yang pertama adalah 1/2. Catat dulu. Okey, X sama dengan apa dia ni? Wih. Sekejap ada masalah apa benda ni. Pen ni. Sorry. Aku tak tekan apa-apa ni Jonting. Sorry kejap. Aku pun pening. Subhanallah. Okey. Okey, catat X sama dengan 1/2. Itu jawapan bagi X1. Okey, jawapan. Jangan padam ni ngarut ni. Okey, jawapan bagi yang kedua. Jawapan bagi yang kedua, tekan lagi. Dapat X2 sama dengan negatif 4. Di mana X2 negatif 4.
Okey, itu X1, X2. Jadi sama macam tadi, tulis balik X sama dengan 1/2. Yang kedua, X sama dengan -4. Yang ni buat dalam bentuk kurungan X tambah 4 sama dengan, kurungan. Yang ni, macam mana nak buat penulisan dia? Kembali kepada Hana. Yang 2 tu pindah ke sebelah jadi 2X. Okey, bijak. 2X. 2X tolak 1. 2X tolak 1. Sama dengan 0. Jadi dia akan jadi 2X tolak 1, X tambah 4 sama dengan 0. Inilah jawapan penyelesaian. Ni aku dah tunjuk ringkas. Aku tak tunjuk yang pendek ni. Yang bulat aku bulatkan dekat atas ni. Aku tak tunjuk ni. Aku tu ringkaskan. Jadi yang ni selesai. Nombor 2. Yang ni masih kategori tahap dia masih tahap mudah. Kita pergi yang ni pula. Kita panggil yang bijak sekali dalam kelas 4 UM. Syuhada. Syuhada respon. Ya, adakah ini dalam bentuk lazim, Syuhada? Tidak. Macam mana nak jadikan dia bentuk lazim? Buat darab silang. Ingat semua yang tak ada dalam ni, tengok betul. Ini kena darabkan silang. Ini darab sini, ini darab sini. Jadi penulisan yang betul dia akan jadi macam ni. X, Allahu Akbar. Okey, apalah korang tengok lah. X tolak 4. Ni yang pertama. Yang kedua ialah 5X tolak 24. Kita darab silang. Jadi kirakan. Jadi X kuasa 2 tolak 4X. Ini hasil darab ni dengan ni dengan ni. Sama dengan ni darab ni. Jadi 10X. Ini darab ni, Allah. Tolak 48. Ini masih belum dalam bentuk lazim. Kena tukarkan dalam bentuk lazim. Nak tukarkan dia susun setempat. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4X tolak 10X tambah 48 sama dengan 0. Ini baru jadi bentuk lazim. Tapi tak selesai sebabnya ini ada 2. Jadi X kuasa 2 tolak 14X tambah 48 sama dengan 0. Okey, baru selesai dalam bentuk lazim. Bila dah selesai dalam bentuk lazim, tekan kalkulator. Okey, kita cari mangsa seterusnya. Atira. Ya, cikgu. Tekan kalkulator. Apa jawapan kepada X? Cepat Atira. 1, 8. X1 dapat 8. X2, 6. X2 6. Okey, jadi penulisan dia. X sama dengan 8. X sama dengan 6. Atira kembali. Macam mana dalam bentuk kurungan? Ataupun kaedah pemfaktoran. X tolak 8. X. X tolak 8. X tolak 6. X tolak 6. Tak siap lagi. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Bijak Atira. Jadi akan dapat jawapan ini penyelesaian akhir, ini jawapan akhir dia. Okey, ingatan sekali lagi. Kalau ini bukan dalam bentuk lazim, kena tukar dalam bentuk lazim, darab silang, jadikan dia dalam bentuk lazim, baru selesaikan pakai kalkulator. Dapat jawapan, habis, selesai. Okey, soalan yang keempat. Ni lagi pening kepala. Yang ni memang confirm bukan dalam bentuk lazim. Okey, jadi yang ni kena kira. Allahu Akbar. Okey, kena kira dia. Satu persatu. Y darab dengan Y. Ni kena kira ni.
Ni darab ni. Ni darab ni. Okey. Y darab Y akan dapat Y kuasa 2 Kuasa 2. tambah Y. Baru selesai yang atas. Belum selesai yang bawah. Yang ni akan dapat. Sekejap. Okey. Tambah 2Y tambah 2. Baru dapat yang kiri. Sama dengan yang kanan. Okey, yang kanan. Ini darab ini. Ini darab ini. Sama dengan apa? 2Y. Okey, 2Y tambah 22. Jadi panjang. Okey, tak bentuk lazim. Kena jadikan dia bentuk lazim. Oleh itu, Y kuasa 2 tambah 3Y. Daripada mana datangnya 3Y? Ini ditambahkan. Okey, lepas tu pasangan dia yang ni. Ni pasangan dia. Tolak 2Y tambah 2 tolak 22. Sama dengan kosong. Kenapa tolak 22? Sebab tambah 22 ni dibawakan ke sana. Okey, oleh itu akhir sekali Y kuasa 2 dapat apa? Y kuasa 2? Y. Y. Tambah Y tolak 20 sama dengan kosong. Okey. Dan bila dapat macam ni, ini dah dalam bentuk lazim. Bila dalam bentuk lazim, patah balik yang tadi kita belajar. Masukkan nilai A1. A1 dia bersama dengan 1. Sama dengan masukkan nilai B. B sama dengan 1 juga. Masukkan nilai C. Negatif 20. Sama dengan, jadi X1 kita dapat 4. X1 sama dengan 4. Okey, tengok X2 pula. X2 dapat negatif 5. X2 sama dengan negatif 5. Penulisan dia, tulis dulu kat sini. X sama dengan 4. X sama dengan negatif 5. Dalam bentuk kurungan, X tolak 4. X tambah 5. Sama dengan kosong. Jelas? Semua? Okey? Okey, jadi ingatan untuk semua, pastikan tukar dalam bentuk lazim terlebih dahulu. Baru boleh kenal pasti punca. Kalau tak tukar dalam bentuk lazim, tak boleh dapatkan punca. Ni soalan. Sebab yang minggu lepas aku bagi latihan semua dalam bentuk lazim. Okey, jadi benda yang ditunggu-tunggu oleh semua pelajar. Latihan. Okey, latihan ni dalam buku teks. Sama dalam buku teks kau, latihan nombor 2. Apa dia? Muka surat berapa? Latihan ni aja muka surat. Muka surat 23. Soalan nombor 2. Buat dalam buku apa tu? Okey, jap. Okey, latihan. Latihan seperti mana yang hari tu sebiji sama. Okey, latihan sebiji sama macam hari tu. Kaedah dia sama ada nak buat dalam buku ataupun nak buat dalam Word ataupun PDF. Tak ada masalah. Mana-mana saja. Okey, siapa yang nak buat dalam Word, pastikan salin balik soalan ni. Okey, siapa buat dalam PDF ke apa, salin balik soalan. Siapa yang buat dalam buku hanya perlu ambil gambar, selesaikan, snap gambar tersebut, hantar pada aku. Cuma perubahan pada kali ini, kaedah penghantaran tak perlu hantar dalam Telegram. Hantar dekat link Google Form yang aku akan bagi sekejap lagi. Lepas kelas ni aku akan bagi satu link Google Form. Jadi nak hantar walaupun kau bagi dalam bentuk Word ke PDF ke gambar ke, hantar dalam tu. Okey, jadi masukkan dalam Google tu supaya kurang berlaku peniruan. Sebab yang minggu lepas aku nampak ada yang meniru. Dia punya salah sama je semua. Okey, jadi yang ni dia hantar, kawan dia pun tak tahu kata dia dah hantar ke belum. Jadi hantar. Tapi mungkin boleh berlaku peniruan juga. Tapi kita dapat kurangkan peniruan. Jadi selesaikan, hantar dalam Google Drive. Okey. Ya. Kalau tulis kat buku, nak buat kat buku mana? Okey, buku Mat 1. Masih buku Mat 1.
Masih buku Math 1 sama je macam itu. Okey. Ada sebarang kemusykilan atau persoalan? Okey, semalam aku nak ingatkan sekali lagi. Semalam aku dah bagi jawapan untuk soalan hari Rabu. Okey, aku tolong semak penandaan jawapan kau, betul tak betul? Semak dengan jawapan yang aku bagi, tandakan. Sebabnya aku tak boleh tanda. Yang aku boleh tanda yang online soalan kau bagi aku boleh tanda, tapi dalam buku kau tak boleh. Yang ni sebab dah buat dalam buku, jadi tanda dalam buku kau terus. Okey. Jadi yang untuk hari ni latihan, aku ulang balik. Buat dalam buku boleh, buat dalam Word pun boleh, buat dalam apa pun tak kisah. Siapa yang buat dalam buku, ambil gambar, hantar pada link yang aku akan bagi. Kelemahan semalam, ada pelajar kelas semalam, dia hantar tapi dia tak tekan submit. Pastikan kau tekan butang submit untuk hantar tu. Okey, jadi aku akan dapat data kau dalam Google Drive aku. Okey, ada sebarang kemusykilan?